Sistem persamaan ni terbahagi kepada 3 pemboleh ubah. Biasanya ada X, Y dan Z. Biasanya kalau X, Y dan Z ni kita selalu jumpa dalam soalan biasa. Sometimes ada soalan yang menggunakan huruf lain. Contohnya macam huruf P, Q dan R, ataupun huruf-huruf yang kita tak pernah jumpa sebelum ni. Tapi cara jawab dia semuanya sama. Dan untuk tajuk sistem persamaan ni kita ada 2 kaedah yang kita belajar. Sama ada kaedah penggantian ataupun penghapusan. Okey, untuk soalan yang macam ni biasanya kita akan dapat apabila soalan macam ni dia bagi 3 huruf dan 3 persamaan, dan baru kita boleh tahu okey, soalan ni adalah soalan sistem persamaan. Jadi untuk tu saya nak salin dulu soalan ni ke dalam notebook. Okey, dan kat sini saya ada sediakan 2 cara berkenaan dengan cara menggunakan kalkulator untuk awak dapatkan jawapan. So, cara untuk yang belah kiri ni adalah untuk cara menggunakan kalkulator biasa. Okey, so kalkulator biasa ni dia lagi senang dan awak sama je menggunakan kalkulator kelas Swiss, dia pun senang, tak ada perbezaan sangat pun. Okey, untuk cara menekan dia saya akan tunjukkan kemudian. Jadi saya nak awak salin dulu ataupun screenshot, ataupun awak tak payah screenshot, awak salin sahaja. Dan dia ada 2 cara lah. Kalau awak rasa awak guna kalkulator biasa, awak akan salin kalkulator biasa. Kalau awak rasa awak guna kalkulator kelas Swiss, jadi awak salin untuk kelas Swiss punya bahagian. Okey, saya akan ajar 2 kalkulator lah, cara penggunaan untuk tahu jawapan setiap X, Y dan Z. Saya bagi masa awak untuk salin. Okey, saya bagi masa dalam 2 minit. Okey, saya lepas tu apa tu? Kali 3 kali. Mod 3 kali. Okey, sekejap. Mod tekan 3 kali. Untuk huruf-huruf yang saya tulis seperti A1, B1, C1 dan D1 ni, dia adalah kedudukan dalam persamaan. Jadi kalau awak tengok ada 3 baris persamaan ni, jadi setiap persamaan ni dia ada kedudukan dia lah. Kedudukan A, kedudukan B, C dan D. Untuk baris pertama dia akan tulis sebagai A1, B1, C1, D1 dan seterusnya. Ini untuk semak jawapan lah. Kalau awak rasa jawapan awak tu macam was-was kan, jadi awak boleh semak menggunakan kalkulator. Cara jalan kerja dia mesti kena jawab secara manual. Sebab dia ada 5 markah atau 7 markah. Okay, so awak anak-anak kena buat juga cara jalan kerja dia. Biasanya soalan bersifat selesaikan persamaan. Kalau soalan macam ni dia cakap gunakan kaedah pergantian, jadi awak tak boleh guna penghapusan. Awak kena ikut cara penggantian. Kalau soalan kata kena guna penghapusan, jadi awak wajib guna penghapusan. Tapi kalau soalan tak cakap apa-apa, awak boleh guna kedua-duanya, tak ada masalah. Jadi hari ini kita akan belajar cara mengganti ataupun penggantian, kaedah penggantian dan penghapusan. Dua-dua sekali dah saya nak ajar terus. Okey, so saya nak tunjuk demo dulu lah cara tekan kalkulator tu. So untuk dekat sini kalkulator biasa, saya gunakan kalkulator Casio biasa. Okey. Dan untuk bawah ni adalah contoh soalan. Okey, contoh soalan. So macam mana nak tekan? Kita akan buka kalkulator, tekan mod 3 kali.
nanti dia akan bagi pilihan EQN. So kita akan pilih EQN. Sebab EQN ni bahasa dia adalah equation. Sebab tu kalau awak rujuk pada classwiz, dia ada perkataan equation. Okey, kemudian dia akan keluar unknown. Dia akan minta kita pilih berapa persamaan yang kita ada. Kita ada 3 persamaan. Okey, kita ada 3 persamaan, jadi kita pilih nombor 3. Baru dia akan tanya berapakah nilai A1. Jadi awak masukkan ikut persamaan tu. Okey, jadi cara nak masukkan nombor-nombor tu, awak kena ikut nombor dia. Kalau A1 dia nombor 4, jadi nombor 4 tu kalau positif tulis 4 sahaja. Okey, jadi kita akan pilih nombor 4. Dan seterusnya B adalah 3, dan C adalah negatif Z. Negatif Z ni bermaksud negatif 1. Jadi awak wajib tulis negatif 1. Tekan negatif 1. D adalah 2. Okey, setiap kali isi nombor mesti tekan sama dengan. Okey, untuk savekan dia. Baru dia akan go through kepada baris yang kedua. Jadi baris yang kedua tu awak letak saja X bersamaan dengan 1. So kita letak 1. Kemudian 2. Kemudian C dia adalah 2. Dan D dia adalah 6. Manakala untuk baris yang ketiga, kita akan pilih nombor 3. Kemudian Y dia bermaksud 1, 3Z maksudnya 3, dan 14. Kat sini tak ada negatif, cuma ada satu je negatif yang asal-asal tadi. Jadi bila awak tekan sama dengan, okey, pada yang terakhir tu, dia akan terus keluarkan jawapan. Berapakah nilai X? Dekat sini dia keluar X sama dengan 2. Kemudian Y dia sama dengan negatif 1, dan Z dia bersamaan dengan 3. So kita ada 3 markah untuk jawapan. Jadi markah jalan kerja tu wajib buat, sebab nanti saya akan terangkan macam mana kita nak buat jalan kerja. So ini cara kita semak jawapan. So awak biasanya kalau awak semak jawapan, awak akan tulis tau X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan 3. Ini hanya tulis secara awal-awal sahaja, macam untuk rujuk sahaja. Kalau jalan kerja awak menghasilkan jawapan yang betul, jadi jalan kerja awak tu betul lah, tak salah, senang, awak tak payah padam-padam lagi dah. Jadi biasanya saya akan tulis dulu kat sini, kemudian saya akan padam dan saya akan tulis balik semula kat bawah last sekali. Nanti macam itulah pelajar akan buat. Sama juga dengan cara menekan calculator classwiz. Jadi classwiz ni dia agak leceh lah, sebab bila asalnya mod dia kita dah tukar kepada equation, dia tak boleh patah balik kepada asal tau. So macam ni kita nak refresh, biasanya saya akan tekan mod 1. Okay, so dia akan refresh balik lah menu 1. Okay, so kalau kita nak patah balik kepada equation, tekan menu, kemudian tekan negatif. So dia akan keluar kepada pilihan 1 atau 2. Kita akan pilih 1 untuk simulation equation. So tekan 1. Kemudian dia akan pilih, dia akan tanya kita berapa bilangan persamaan, unknowns dia ada berapa banyak pun boleh ubah. Okay, berapa banyak pun boleh ubah. Cara 3, silap, unknowns tu persamaan. So ada 3 persamaan, dan dia akan keluar terus macam ni kedudukan dia. Jadi cantik lah kedudukan dia. Dia dah susun sel dia, tak perlu keliru nak isi macam mana. Jadi untuk tu kita akan mula dengan atas sekali, tekan 4, kemudian tekan sama dengan. Kita tekan 4, kemudian tekan sama dengan. Okey, dan dia akan go to kepada sebelah secara automatik. Kita akan pilih 3, negatif 1, kemudian 2, 1, 2, 2, 6, 3, 1, 3, 14. Okey, kita isi semua ni dan kita semak. Kalau macam ni kita boleh semak lah. Kemudian tekan lagi sama, tekan lagi tanda sama tu. Okey, bila dah habis ni, dah habis isi untuk classwiz ni. Okey, tekan sama dengan. So dia akan keluar terus jawapan X sama dengan 2, tekan lagi sama dengan, dia akan keluar Y sama dengan negatif 1 dan Z sama dengan 3. So itu cara penggunaan
kalkulator untuk kita semak jawapan. Semua soalan yang melibatkan sistem persamaan ni, untuk awak gunakan kalkulator, pastikan awak dah ada siap-siap 3 persamaan. Kalau belum ada, awak tak boleh tekan. Jadi pastikan ada dulu 3 persamaan ni, baru boleh cari. Okey, selesai penerangan berkenaan dengan cara gunakan kalkulator. Okey, so untuk sekarang ni saya nak tanya dulu, pelajar dapat tekan kalkulator dengan okey tak? Kalau dapat, tulis dapat dekat ruangan komen. Alright. Mana tadi kalkulator? Okey, soalan. Alright, so soalan nombor pertama ni adalah daripada buku rujukan yang saya ambil, dan kat sini dia kata selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Jadi kita ada 3 persamaan. Untuk ketiga-tiga persamaan ni, kita akan namakan yang ni yang first, yang ini yang kedua, yang ini yang ketiga. Alright. So untuk penggantian ni, pastikan awak cari mana-mana lah yang awak nak ambil, sama ada 1 ke, 2 ke, 3 ke, suka hati awak. Tapi awak cari yang awak cari mana-mana pemboleh ubah yang tak ada nombor. Contoh, pemboleh ubah Z, ataupun X, ataupun Y. Okey, ada 3. So mungkin nak senang lah, bagi awak nak senang, awak ambil yang 2 je. Okey, saya rekomenkan awak ambil yang 2 ni, sebab kita dah ada positif X. Sangat senang, tak payah nak ubah pindah-pindah sana sini kan. Kemudian kita nak pastikan X ni duduk seorang. Jadi kita akan wujudkan persamaan X sama dengan negatif 2Y tolak 2Z tambah 6. Okey, maksudnya 2Y ni kita pindah ke belakang, dia jadi negatif. Sama juga dengan 2Z tadi. So dua-dua benda ni, simbol dia akan berubah. Positif akan berubah jadi negatif, dan 6 ni positif dia kekal. Jadi negatif 2Y tolak 2Z tambah 6. Ni namanya persamaan yang kita dapat untuk daripada persamaan 2. Okey, persamaan 2 kita menghasilkan persamaan 4. So untuk yang ini, awak ambil daripada 2. Okey, awak dah ambil nombor 2. Jadi yang tinggal hanyalah persamaan 1 dengan persamaan 3. Sekarang ni awak kena gantikan persamaan X ni. Okey, X sama dengan bla bla bla. Awak letakkan X tu sebagai ganti untuk yang ada yang awak dah ubah tadi. Contoh, kita ambil persamaan yang berlambik tadi. Contohnya persamaan pertama. Okey, so kita letak 4. Okey, 4. Okey, X ni kan, sebabkan X ni awak dah tahu nilai dia berapa, jadi awak ubahkan X tu sama dengan apa. Okey, so X sama dengan negatif 2Y tolak 2Z tambah 6. Jumpa je huruf S, terus tukar. Yang lain kekal. Yang lain kekal. Baru awak selesaikan kurungan ni ataupun kembangkan ni. Awak selesaikan sahaja. Jadi 4 kali negatif 2 akan dapat negatif 8. Okey, negatif 8Y, kemudian negatif 8Z. 4 kali dengan 6 akan dapat 24. Dan yang lain awak akan salin seperti biasa. Jadi sekarang kerjanya adalah awak kena selesaikan Y, selesaikan dengan Y, Z selesaikan dengan Z.
Jadi awak akan kira lah, negatif 8y tambah 3y akan menghasilkan negatif 5y. Kemudian 24 ni awak akan pindah menjadi negatif. Okey, awak akan pindah jadi negatif sebab kita nak selesaikan huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. Jadi awak selesaikan je. Negatif 8z tolak z dapat negatif 9z. Okey, 2 tolak dengan 24 akan dapat negatif 22. So hasilnya awak dah ringkaskan persamaan yang awak dah gantikan tadi tu kepada persamaan yang lagi ringkas lah daripada sebelum ni. Dia ada 2 je pun boleh ubah. X tu dah hilang. Okey, X tu dah hilang. So untuk ni saya gelarkan dia persamaan 5. Okey, persamaan 4 datang daripada 2. Persamaan 1 datang daripada persamaan 5 datang daripada 1. Okey, jadi sekarang yang tinggal hanyalah persamaan 3 je. Tugas awak sekarang, awak ubahkan pula X untuk persamaan 3. Gunakan yang X yang daripada persamaan 4 ni untuk gantikan pada persamaan yang belum ganti lagi. So untuk tu awak boleh buat sama-sama. Okey, untuk ni awak tengok X sahaja, saya jumpa huruf X, saya terus gantikan dengan nilai X tu. Kemudian awak kembangkanlah macam tadi, sama je, cara dia lebih kurang. Okey, sekarang ni awak tengok kalau awak dah selesaikan kembang semua ni. Okey, selesaikan macam tadi. Y awak selesaikan dengan Y, Z awak selesaikan dengan Z, manakala nombor biasa awak pindah kepada nombor biasa. Jadi kita terus selesaikan. Negatif 6Y tambah 1Y akan menghasilkan negatif 5Y. Dan negatif 6Z tambah 3Z akan menghasilkan negatif 3Z. Okey, sama dengan 14. Pindahkan 18 positif jadi negatif. So hasil jawapan awak akan dapat negatif 5Y tolak 3Z sama dengan negatif 4. Dan yang ini adalah persamaan yang seterusnya, iaitu persamaan 6.
Okey, lepas tu sekarang ni awak dah ada sekarang awak dah ada 5 dengan 6, persamaan 5 dengan 6 ni. Okey, awak tak boleh guna penghapusan, awak mesti guna kaedah penggantian. Jadi sekarang saya nak awak susunkan persamaan 5 dengan persamaan 6. Okey, saya susunkan kat tepi ni. Negatif 5y tolak 9z sama dengan negatif 22. Kemudian warna oranye ni adalah persamaan 6. Negatif 5y tolak 3z sama dengan negatif 4. Okey, untuk persamaan 5 dengan 6 ni, saya nak awak cari lagi satu huruf yang awak nak untuk dia duduk sorang-sorang macam X tadi. Macam X kan dia sorang-sorang kan, dekat atas ni persamaan 4. Daripada dia ada kawan ramai-ramai tadi, kawan-kawan dia semua pindah. So itu maksudnya kita nak tunggalkan huruf. Sekarang ni ada huruf Y dan huruf Z. Mungkin awak rasa awak nak senang, okey, awak pindahkan, awak nak tunggalkan huruf Y sahaja. Contohnya awak ambil kat sini negatif 5y. So saya ubah kat sini, negatif 5y sama dengan 9z tolak 22. Okey, maksudnya saya start dengan yang warna hijau ni. Negatif 9z pindah menjadi positif. Sebab tu dekat sini saya tulis dia positif. Kemudian y sama dengan 9z tolak 22 per negatif 5. Okey, dia jadi macam ni sebab kita pindahkan negatif 5 menjadi bahagi. Jadi y ni dia dah duduk sorang-sorang. Sebenarnya ada banyak cara. Mungkin bagi awak akan carilah mana cara yang lebih senang untuk awak pindahkan. Okey, saya tengok balik cara saya hari tu. Lebih kurang je. Itu saya guna Z. Okey, tak apa, sama je. Okay, lepas tu sekarang ni awak dah ada Y yang tunggal. Okay, Y yang tunggal ni awak masukkan kepada persamaan 6. Sebab nombor 5 tadi tu awak dah ada. Okey, awak dah ambil. Bila awak dah ambil nombor 5, awak tak boleh ambil lagi. Jadi yang mana yang belum sentuh adalah nombor 6. Dan nombor 6 ni awak boleh gantikan Y dengan hasil jawapan tadi. Ini adalah sistem persamaan. Sistem persamaan ni yang paling susah bagi saya adalah kaedah penggantian. Kalau soalan yang cakap selesaikan sistem persamaan, awak boleh gunakan kaedah penghapusan. Saya rekomenkan awak gunakan penghapusan sebab penghapusan lagi senang. Tapi kalau soalan tu wajibkan awak guna penggantian, jadi inilah cara penggantian. Nampak dia susah sikit lah. Okey, so awak gantikan pada warna oranye ni. Setiap huruf Y awak ubahkan dengan persamaan tadi. So negatif 5. Okey, Y tu awak ubahkan menjadi persamaan yang panjang tadi tu. So tulis 9Z tolak 22 per dengan negatif 5. Okey, kemudian tolak dengan 3Z sama dengan negatif 4. Dua ni awak salin. Dua ni datang daripada persamaan 6. Okey, ni dua ni awak salin. Maksudnya Y ni sahaja awak ubah. Negatif 5 kali dengan 9Z tolak 22 per negatif 5. Okey, kalau macam ni kan ada macam pecahan yang susah. Sebab macam mana kita nak darab ni, nak darab dengan atas ke nak darab dengan bawah. Okey, sebenarnya dia ni darab ni dia mewakili yang atas. Okey, dia mewakili yang atas. Tapi saya tak nak awak darab semua. Saya nak awak tengok dulu bawah dia. Okey, atas dengan bawah kalau nilai dia sama, awak boleh potong je terus. Okey, awak boleh potong. Negatif
dengan negatif potong, 5 dengan 5 potong. So sebenarnya kita boleh hapuskan pecahan dengan sekip mata. Jadi jawapan dia akan hasilkan 9Z tolak 22 tolak 3Z sama dengan negatif 4. Lagi ringkas. Okey, sebab saya potong negatif 5 ni. Dan sekarang tugas awak adalah untuk mencari nilai Z. 9 tolak 3 dapat 6. Okey, negatif 4 pindahkan negatif 22 menjadi positif. Okey, sebab kita nak nombor dengan nombor, jadi kita pindahkan negatif 22 menjadi tambah. Jadi 6Z sama dengan 22 tolak 4, 21, 20, 19, 18. Okey, ada 18. Cari nilai Z. Z sama dengan 18 bahagi dengan 6. Okey, jadi Z sama dengan 3. Tak percaya tekan kalkulator. Okey, sekejap Ini saya patah balik menu 1. Okey, so 18 bahagi 6 dapat 3. So Z sama dengan 3. Jawapan dia, kalau awak tengok balik Z sama 3, pastikan rujukan yang atas tadi tu betul. Okey, rujukan yang atas tadi tu betul. Sudah padam dah ke? Okey, sudah padam dah. Tapi jawapan dia tadi memang 3. Kalau betul, maksudnya jalan kerja awak tak salah pun. Maksudnya awak dah buat sampai separuh jalan dah ni. Bila awak dah buat separuh jalan tu, awak kena check satu nilai dia betul, maksudnya awak tak ada silap. Kalau awak ada rasa lain je, macam lain je, jadi ada silap sikit kat dalam kerja tu. Biasanya macam tu terjadi kat pelajar. Saya risau kalau pelajar bila dia dah siap semua, baru dia semak jawapan. Last dia baru tahu daripada first tu dia salah. Tu saya tak nak. Nanti dia kena padam seluruh balik, semua ni balik. Tu saya tak nak. So pastikan bila awak dah cari satu nilai tu, contohnya satu huruf Z ni kan, awak kena check balik rujukan tu betul ke tak. Kalau salah, habis lah. So kena susun lah. Kena susun persamaan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 total kat sini. So awak dah dapat Z. Okey, awak dah dapat Z. Selesailah hidup. Baru 1 markah. 1 markah untuk Z, 2 markah untuk jalan kerja. So 3 markah. Okey, baru 3 markah. Baru separuh jalan. Okey, dalam Z yang awak dah dapat ni, awak kena cari pula pada persamaan yang berwarna hijau dan oranye yang saya warnakan, iaitu 5 dan 6. Sebab apa? Kita dah siap satu, kita patah balik. Patah balik tapi jangan jauh sangat. Patah balik sikit je. Patah balik separuh je. Kalau awak patah balik ke atas, jauh sangat tu, kita nak ambil jalan yang dekat. So patah balik, Z sama dengan 3. Awak gantikan dengan Z tu 3 sahaja. Ini adalah nilai kemudahan untuk awak. So awak boleh pilih mana-mana persamaan yang awak nak. Sama ada persamaan 5 ataupun 6. Mungkin saya rasa saya nak pilih persamaan 6. Sebab 6 ni nombor dia sikit kan, negatif 3Z. Okey, sekali awak. Okey, sekejap saya nak susun balik. Tak ada serabut sangat ni. Okey, ni saya kecilkan sikit. Okey. So ini adalah dia punya jalan kerja dia tadi. Sekarang ni awak nak cari pula pada antara 5 dan 6. So saya pilih 6 lah, sebab 6 nampak macam kecil je kan nombor dia. So saya tulis balik. Saya tulis negatif 5 Y, sebab Y tak tahu lagi, tolak 3. Okey, 3 Z dia tu adalah 3. So awak letak 3. Kemudian sama dengan negatif 4.
cari nilai Y macam biasa. 3 kali 3 9. So negatif 5Y tolak 9 sama dengan negatif 4. Okey. Lepas tu pindahkan negatif 9 menjadi positif 9. Negatif 5Y sama dengan negatif 4 campur 9. Negatif 5Y sama dengan 9 tolak 4 8, 7, 6, 5. So 5. Kemudian pindahkan negatif 5 ke belakang menjadi bahagi. 5 per dengan negatif 5. Okay, Y sama dengan negatif 1. Jadi ini adalah jalan kerja yang seterusnya. Awak boleh pilih. Okay. So awak dapat Y sama dengan rujukan yang awak cari dekat calculator tadi. Kalau sama maksudnya betul lah. Jadi awak tak ada buat apa-apa salah pun. Okey, so salin dulu. Okey, dan seterusnya awak dah dapat nilai Z dan nilai Y. Dua-dua nilai awak dah dapat. Okey, awak dah patah balik kepada persamaan yang 5, 6 tadi tu kan, yang berkembar ni kan. So patah balik lagi jauh kat persamaan 1, 2, 3. Patah balik lagi jauh persamaan 1, 2 atau 3 ni. Dan kat sini awak boleh pilih mana-mana yang awak nak. Contohnya sekarang ni awak tak ada lagi nilai apa? Nilai ZS. Nilai X awak tak ada. Okey, ada 4 persamaan sebenarnya. Kita ada 1, 2, 3, 4. Mana-mana boleh. Alright. So untuk memudahkan kerja awak, okey, untuk memudahkan kerja awak, ambil persamaan 4 ni, gantikan nilai Y dan Z yang ada. Okey, ambil persamaan 4 ni, saya copy jap. Alright. Inilah persamaan dia. So awak gantikan nilai Y, iaitu negatif 1, kemudian dengan Z dia, iaitu 3. Okey, so dia jadi macam ni lah. Terus dia cari mana-mana sebenarnya boleh. Daripada persamaan 1, 2, 3, 4 tu boleh pilih mana je yang nak. So hasilnya, okay, awak kena kira lah. Negatif 2 kali dengan negatif 1, kemudian tolak dengan 2 kali dengan 3, tambah dengan 6. So S sama dengan 2. Okay, S sama dengan 2. So awak tengok balik rujukan. Kalau S tu betul, jadi semua hasil awak, hasil jawapan awak tu adalah betul. Dan ini merupakan kaedah penggantian. X2, Y negatif 1 dan Z sama dengan 3. Awak kena susun cantik-cantik macam ni. Okay, tak susun tak apalah, still dapat markah lagi. Tapi awak susunlah, kasih lawa sikit. Jadi markahnya akan dapat full. So ini adalah kaedah penggantian. Biasa kaedah penggantian ni yang susah-susah bahagian tengah-tengah ni je. Okey, tengah-tengah ni je sampai ada pecahan-pecahan ni kan. Sebab tu kalau ada soalan yang tak bagi tahu guna kaedah apa,
saya suggest awak guna kaedah penghapusan. Nanti saya akan go through lah kaedah penghapusan macam mana. So awak salin dulu. Okey. So ini adalah kaedah untuk penggantian. Saya harap semua dapat follow So kalau awak faham, sila tuliskan faham dekat ruangan komen. Alamak, saya tak perasan ada yang tanya suruh ulang. Tak apa, nanti awak tengoklah balik rakaman video kalau nak. Sebab kaedah penggantian ni dia agak complicated sikit lah. Tak perasan sebab ada pelajar tanya suruh ulang kan. Alright. Okey, ni saya nak simpulkan balik semula. So contohlah kalau awak dapat contoh soalan macam ni, ada 3 persamaan. First, awak kena tunggalkan salah satu huruf. Contohnya ada huruf Z. Kalau ada huruf X, awak boleh juga tunggalkan. Ada juga huruf Y, awak boleh tunggalkan. Maksud tunggalkan ni adalah awak pindahkan Z ni supaya dia duduk sorang-sorang. Contohnya kalau awak nak sangatlah huruf Z kan, pergi sangat. Okey, boleh, tak ada masalah. So nanti dia jadilah 4X tambah 3Y tolak 2 sama dengan Z. Jadi Z ni dah duduk sorang-sorang. Okey, itu maksudnya kita nak tunggalkan huruf. Sama juga kalau awak nak tunggalkan huruf Y. So dia akan jadi Y sama dengan negatif 3X tolak 3Z tambah 14. Maksudnya macam tu. Tapi yang paling penting, huruf tu awak kena letak depan. Dia senang. Huruf tu kena letak depan, baru yang tak ada huruf lah. Jadi untuk soalan-soalan yang tunggalkan ataupun penggantian, kita akan pastikan kita dapatkan persamaan 4 dulu. Persamaan 4 itu penting. Dia akan jadi kawan baik untuk persamaan 1, 2, 3 ni. Okey. So itulah cara untuk awak tunggalkan. Lepas awak tunggalkan, nanti awak gantikan pada mana-mana yang awak boleh sentuh. Contohnya awak tunggalkan X. Okey, bila awak tunggalkan X, maksudnya nombor 2 ni awak dah sentuh. Sentuh tu maksudnya awak dah edit lah. Bila dah edit, dah tak boleh pakai lagi. Okey, dah tak boleh pakai. So tinggal 1 dengan 3 sahaja. Untuk persamaan 1 dan 3 ni, awak letaklah X tu dengan nilai dia. Okey, nilai X tu awak gantikan terus. Itu namanya penggantian. Ini persamaan 1, yang ini persamaan 3, yang asal tu. Persamaan 1 jadi persamaan 5, persamaan 3 jadi persamaan 6. Selesaikan bla 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 semua tu. Lepas tu, persamaan 5 dengan persamaan 6 ni, dia bertemu jodoh, dia akan jadi kawan baik lah kat sini. Dia jadi 5 dengan 6 yang baru. Okay, dia duduk bersama. So benda yang sama akan berulang. Kita akan tunggalkan salah satu huruf yang ada. Contohnya huruf Y dengan huruf Z. Mana satu yang kita nak? Kalau dua-dua ni ada apa orang panggil? Dua-dua ni ada nombor pada setiap huruf. So tak ada masalah pun awak nak pindah-pindah ni sebenarnya. Okey, awak pindahkan mungkin awak nak tunggalkan Y. So nanti dia jadilah macam ni, Y sama dengan 9Z tolak 22 per negatif 5. Awak nak tunggalkan Z pun boleh, tak ada masalah. Tapi dia akan wujudkan pecahan lah. Pecahan tu sentiasa wujud. Awak tak boleh elak. Lepas tu awak dah siap dapat ni. Okay, persamaan 7 ni, kiranya awak dah selesai apa orang panggil, persamaan 7 ni kira awak akan gantikan pada persamaan yang boleh sentuh. Contohnya awak ambil daripada persamaan 5. So persamaan 5 ni awak tak boleh ambil lagi lah. Awak kena ambil pula pada persamaan 6. Sama juga dengan seterusnya. Okay, dah dapat nilai Z. Awak pandang balik tuan dia. Awak boleh cari siapa yang dia nak cari, 5 atau 6.
Mana-mana boleh. Okey, awak gantikan Z pada mana-mana persamaan untuk atas ni. Dapat dua nilai Z dengan Y. Awak cari pula persamaan yang asal 1, 2 dan 3. 4 boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Awak boleh guna yang 4 juga, lagi senang. So nanti hasil jawapan tu akan menghasilkan 3 jawapan X, Y dan Z. Okey, so try untuk buat, try salin dan buat. Dan kita akan go through pada penghapusan dalam pukul 9 suku nanti. So awak ambil masa untuk rehat 2 minit. Santai-santai dulu, rehat dulu. Alright, so kita akan sambung pula pada soalan seterusnya, iaitu soalan 2. Okey, sistem persamaan ni saya tak ajar banyak lah sebab senang je pun. Sepatutnya kelas ni boleh habis dalam masa setengah jam je. Tentu saja saya dah habiskan lama sikit. Alright, so kaedah penghapusan adalah soalan 2 dan lebih kurang sama je macam tadi. Tapi yang ini dia menggunakan huruf lain lah, digunakan huruf P, Q dan R. Okay, untuk penghapusan kita ada 3 persamaan. So untuk yang first thing awak kena buat adalah okay, awak salin dulu soalan ni. Kalau nak salin pun boleh, tak ada masalah. Lepas awak salin tu awak letaklah ni persamaan 1, ni persamaan 2, ni persamaan 3. Okay, kena letak. Alright, so untuk tu kita nak gunakan ni namanya penghapusan. Bila kita sebut pasal penghapusan, dia perlukan partner. Okey, dia perlukan partner untuk teman dia pergi mana-mana. Contohnya macam awak nak hapuskan persamaan, awak perlukan kawan tau. Okey, awak perlukan something. Jadi kita memerlukan persamaan 1 dengan 2, kemudian persamaan 2 dengan 3, ataupun persamaan 1 dengan 2, ataupun persamaan 1 dengan 3. Boleh juga jadi macam tu. Jadi ada banyak cara yang awak boleh buat. Jadi untuk memudahkan pelajar, saya lebih suka kalau pelajar ikut urutan 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3, ataupun 1 dengan 2, 2 dengan 3. Lagi cantik kan bentuk dia. So macam mana tu? Okey, senang je. 2P kita salin 2P tambah 3Q tolak R sama dengan 2. P tolak 2Q tambah 2R sama dengan 5. So kita dah ambil ini sebagai 1.
satu partner lah, persamaan 1 dengan 2 ni. Okey, sebagai satu. Alright, tapi sebelum tu awak kena check. Awak kena check dulu siapa yang awak nak hapuskan. Ada perkataan hapus pada penghapusan. Jadi kalau baca balik soalan okey, hapus. Hapus. Penghapusan. So kita akan gunakan kaedah persamaan serentak lah, cara dia hapus. So hapus ni pastikan mana-mana huruf yang awak nak tu, awak kena pastikan dia sama dengan sama bilangan. Contoh kat sini kan, saya rasa saya nak hapuskan huruf P lah. Okey, nak hapuskan huruf P ni, awak kena pastikan P ni sama 2P, 2 dengan 2 kena sama. Kalau tak sama, apa nak kena buat? Okey, awak kena pastikan dia sama lah, darab dengan 2. Okey, darab dengan 2, semua kena darab 2. Jadi dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi 2P, kemudian dia akan jadi negatif 4Q tambah 2R, tambah 4R. Okay, semua tu dia akan darab dengan 2 untuk yang bawah sahaja. Yang atas tak buat apa-apa. Okey, sekarang baru sama, baru boleh hapuskan P. Okey, saya dah ada mention berkenaan dengan simbol hapus. Simbol hapus ni sudah ada ajar sebelum ni. Kalau positif dengan negatif, positif dengan positif yang biasa kita belajar kat sekolah, positif. Kita di sini hapus. Positif dengan positif kita belajar kat sekolah, positif. Negatif dengan negatif dapat positif. Positif dengan negatif, negatif dengan positif masing-masing dapat negatif. Ini yang kita belajar lah. Tapi sebabkan kita nak hapus, kita akan hasilkan dia berlawanan. Jawapan ni akan jadi berlawanan. Dia akan jadi negatif tolak, negatif tolak pula, negatif bulat, negatif bulat, tambah bulat, tambah bulat. So dia akan jadi macam ni lah. Kenapa saya letak bulat kat situ? Sebab dia adalah hapus, dia adalah jahat, something yang ada niat buruk kat situ. Okey, jadi untuk tu awak kena pastikan nilai untuk yang awak nak hapuskan tu mesti sama dulu, iaitu nombor 2 dengan nombor 2. Kalau dia nombor 3 mesti sama. Kemudian awak kena tengok simbol dia. Inilah kita nak tengok simbol hapus ni. Sekarang 2 ni positif. Okey, 2 ni positif, 2 ni pun positif. Dan positif jumpa positif akan hasilkan positif. Kita akan gunakan simbol hapus kita, iaitu negatif bulat. Negatif bulat ni saya letak warna merah supaya awak nampak. Okey, cuba awak bayangkan kalau 2 tolak 2, maksudnya matilah kan. Jadi itulah namanya hapus. Maksudnya hapus tu berjalan dengan baik. Nak macam benda jahat pula kan. Okey, so 2 tolak 2 kosong. Dan benda lain juga kena tolak. Contoh kat sini, 3 tolak dengan negatif 4. 3 tolak dengan negatif 4 akan dapat 7Q positif. Kenapa positif cikgu? Awak tekanlah kalkulator, kenapa tak saya kan? Okey, so 3 tolak dengan negatif 4. So dapat 7 positif. So hati-hati ya, bila awak tengok nak tahu macam mana dia jadi positif negatif, tengok kalkulator. Sama juga dengan R, negatif 1 tolak 4. So dapat negatif 5. Dan akhir sekali 2 tolak 10 dapat negatif 8. Alright, selesai untuk partner yang pertama. Kemudian selesaikan pula pada partner yang kedua. Okey, selesai pula pada partner yang kedua. Okey, dan sekarang ni saya nak awak kena pasti musuh kita siapa. Musuh kita tadi awak hapuskan P tau. Jadi sekarang ni partner yang kedua juga kena hapuskan P juga. Awak tak boleh contohnya hapuskan huruf P, tiba-tiba awak nak hapuskan huruf Q pula, tak boleh macam tu. Dia kena, kalau pilih P tu awak nak hapuskan, jadi yang partner kedua tu juga kena hapuskan huruf P. Jadi contohnya kalau awak nak ambil persamaan 2 dengan 3 ni, so saya tulislah kat sini, P tolak 2Q tambah 2R sama dengan 5, 4P tambah
tambah Q tambah 3R sama dengan 4. Okey. So awak kena hapuskan P juga. Ini partner pertama. Ini adalah partner pertama, partner 1. Ini adalah partner kedua. So awak nak hapuskan P ni, awak kena pastikan bilangan dia sama. So kalau ni nilai dia 1, so darab dengan 4 lah. Okey, darab dengan 4. So bawa ke sebelah. Semua tu akan hasil dapat jawapan 4P tolak 8Q tambah 8R sama dengan 20. Kemudian bawah dia 4P tambah Q tambah 3R sama dengan 4. Okey, dan sekarang awak gunakan simbol hapus yang ada. Saya nak awak bagi tahu apa simbol hapus yang awak dapat untuk partner yang kedua ni. Kalau dapat, tuliskan kat ruangan komen. Okey, saya nak awak tuliskan simbol hapus yang akan kita gunakan untuk persamaan yang seterusnya. Okey, tolak. Bagus. So buat tolak bulat, jadi kita letak tolak bulat. Okey, awak hapuskan macam biasa. 4 tolak 4 kosong. Negatif 8 tolak 1 negatif 9 Q. 8 tolak 3 sama dengan 5R positif. 20 tolak 4 sama dengan 16. Tak percaya, tekan kalkulator. Okey, negatif 8 tolak 1 negatif 9. Okey, dia dapat negatif So 8 tolak 3 dapat 5. 5 tu positif. Kemudian 20 tolak 4 dapat 16. Selesai kedua-dua partner yang ada. Ini ceritanya kalau awak nak hapuskan huruf P. Kalau awak nak hapuskan huruf Q, awak kena buat benda yang sama lah. Q tu kena sama dulu nombor dia. Tapi macam sekarang ni kan, 3Q dengan 2Q. So kena buat macam complicated sikit lah. Yang ni kena darab 2, yang ni kena darab 3 macam tu, dia jadi complicated. So nak memudahkan awak, pilih mana yang senang. Mungkin R. Mungkin nampak lah, awak nampak kat sini R. So R. Okey, R ni awak nak hapuskan, awak darab dengan 2. So darab 2, darab 2, darab 2 lah. Contoh. Lepas tu yang ni kena hapuskan R. Ni darab 3, ni darab 2. So dia jadi macam something complicated kat situ. Mana-mana boleh sebenarnya, tak ada masalah. Okey, jadi awak dah dapat persamaan dia. Ni persamaan 4 dan ni persamaan 5. Sikit je persamaan dia. Ini persamaan 4, persamaan 5. Saya guna warna tadi lah, warna hijau dengan oranye. Nampak warna-warna sikit. Persamaan 4, persamaan 5. So salin balik. Okey, salin balik. 7Q tolak 5R sama dengan negatif 8. Kemudian negatif 9Q tambah 5R sama dengan 16. Salah warna pula. Okey, negatif 9Q tambah 5R sama dengan 16. Harap awak nampak lah tulisan ni. Okey, target kita, siapa pula musuh kita yang seterusnya? P dah tak ada. Okey, so sekarang musuh kita yang kita nampak jelas dan nyata, soalan yang nampak senang sangat. Hapuskan R. Kalau awak hapuskan Q boleh, tak ada masalah. Tapi awak kena darab dengan 9, ni darab dengan 7. Dia jadi complicated. Okey, so awak nak yang senang, dah jumpa nilai yang sama, nombor 5. Dah jumpa nombor 5 yang sama, terus hapuskan R. Jadi untuk tu terus je bukan, hapuskan. Apakah simbol hapus yang akan kita gunakan untuk persamaan seterusnya? Sila tuliskan kat ruangan komen. Okey, tambah. Bagus. So kita buat tambah.
bulat. Tak percaya, so kita tengok kenapa tambah. 7 tambah dengan negatif 9. Tekan kalkulator. 7 tambah dengan negatif 9 akan dapat negatif 2. Okey. Negatif 2Q. Negatif 5 tambah dengan 5. Okey. Negatif 5 tambah 5. So akan dapat kosong. Itu maksudnya betul lah. Simbol hapus tu dia akan gunakan tambah. Okey, letak kosong je. Kemudian sama dengan negatif 8 tambah 16. Dia akan dapat negatif 8. Dia akan dapat 8. Silap. Dia akan dapat 8. Tak percaya, tekan kalkulator. Negatif 8 tambah 16. Dapat 8. Lepas tu keluarkanlah. Negatif 2Q sama dengan 8. Q sama dengan negatif 4. Okey, ataupun 8 per negatif 2. So Q sama dengan negatif 4. Macam tu lah something. Saya lupa nak semak jawapan. Dah terbuat dulu. Dah terbiasa buat dulu. Okey, bila awak dapat satu jawapan ni, lepas tu awak salin dulu. Okey, awak salin. Lepas tu awak check balik jawapan dia. Sekejap, saya kecilkan sikit. Alright, awak salin. Sambil-sambil tu awak check jawapan. Adakah Q tu betul? Gunakan kalkulator yang saya dah suruh awak salin tadi. Saya dapat betul lah. Kalau contohnya awak tekan kalkulator, okey, awak letaklah A1 tu 2, lepas tu 3, negatif 1, lepas tu 2. Kemudian 1, negatif 2, 2, 5. Kemudian 4, 1, 3 dengan 4. Okey, dia akan paparkan nilai X, Y dan Z. Jadi ikutlah urutan. Kita ada P, kita ada Q, kita ada R. P ni mewakili X. Okey. Q mewakili Y. R mewakili Z. Jadi orang tahu dah susunan huruf tu macam mana. So yang tadi tu seperti yang dapat Y. Tapi Y ni kita ubah jadi Q lah. So Q sama dengan negatif 4. Kalau awak tulis Y sama dengan negatif 4, awak tak dapat jawapan. Awak tak dapat markah. Awak salah. Kerana IMAX ni dia leceh. Dia kena tengok huruf tu betul-betul. Kalau dia guna PQR, awak jangan pandai guna SYZ. Guna PQR. So maksudnya kat sini dah betul dah. Lepas awak dapat nilai Q sama dengan negatif 4, awak gantikan pada mana-mana persamaan yang awak jumpa. Tapi awak kena tengok pada yang sebelum dia sahaja. Okey, pada yang sebelum dia sahaja. Contohnya kat sini kita ada persamaan 4 dengan 5. So awak gantikanlah. Contohnya saya nak gantikan mana yang senang. Mungkin ikut persamaan yang 4 ni. Okey, 7Q. So 7 negatif 4 tolak 5R sama dengan negatif 8. Kemudian 7 kali 4 negatif 28 tolak 5R sama dengan negatif 8. Negatif 28 tambah 8 sama dengan 5R. Negatif 20 sama dengan 5R. R sama dengan negatif 20 per 5. Dan R ialah negatif 4. So awak gunalah kiraan biasa yang awak belajar sebelum ni.
So untuk tadi Q sepatutnya dapat negatif 4 dan R juga mesti dapat jawapan negatif 4 juga. So dua-dua jawapan ni sama. Okey, selesai. Okey, untuk ni saya nak bagi tahu kenapa kita kena guna kaedah penggantian yang dekat dalam penghapusan. Memang macam tu. Dalam kaedah penghapusan ni dia special sikit. Dia boleh guna penggantian dan penghapusan dalam masa yang sama. Sebab tu majoritinya soalan sistem persamaan ni menggunakan kaedah penghapusan. Sebab dia dah tahu dah, kalau awak guna kaedah penghapusan mesti akan ada something penggantian. Sebab tu soalan dia takkan spesifik tanya awak buat apa ni, kaedah penggantian ataupun penghapusan. Dan memang dia dah macam ni dah. Dia punya apa orang kata flow dia. Tapi yang paling susah kalau dia kata 100% guna penggantian, nanti yang susah. Macam tadi lah salah satu tu kan. Okey, sekarang awak dah dapat nilai Q dengan R. Jadi awak perlu cari nilai P balik. Okey, nak cari nilai P, ingat ya saya dah cakap, awak boleh pilih pada persamaan yang first tadi dan awak pilih mana yang senang. Contohnya kat sini saya tengok ada setunggal-tunggal yang huruf P kat sini. Okey, dekat persamaan 2. Dan saya akan pilih persamaan 2. P tolak 2Q tambah 2R sama dengan 5. Okey, P tambah dengan tolak dengan 2Q tambah 2R sama dengan 5. Saya ambil yang ni lah. Nak saya ubahkan nilai-nilai dulu. Saya pindahkan dulu pun boleh, tak ada masalah. P sama dengan 2Q tolak 2R tambah 5. Baru saya gantikan. Okey, Q dia tadi adalah negatif 4. R dia juga adalah negatif 4. Okey, so kita kira lah 2 kali negatif 4 tolak dengan 2 kali dengan negatif 4 tambah 5. So jawapan dia 5. Sebenarnya benda ni sama je, boleh potong. Okey, so tinggal 5. Alright, kalau kamu confuse kan, kenapa jadi macam tu sebab kita tengok kat sini P tolak 2Q tambah 2R. Saya pindahkan 2Q dengan 2R ni, so tukar simbol je. Negatif jadi positif. Okay, negatif jadi positif, positif jadi negatif, dan yang ni positif kekal. So kalau awak tak nak pindah dulu pun tak apa, tak ada masalah pun, mana-mana boleh. Sini adalah hasil jawapan dia. Awak kata awak susun P berapa? P 5, Q negatif 4, R negatif 4. So dah selesai lah untuk dia punya ni. So salin dulu lah. Saya bagi dalam 3 perusahaan untuk salin. Setakat ni faham tak? Kalau faham boleh boleh dekat ruang komen. Okey, so hari ini saya nak terangkan berkenaan dengan soalan 1 dan soalan 2 saja. Minggu depan saya sambung lagi dengan soalan soalan 3 dan soalan 4. Sebenarnya sama je, awak boleh buat sendiri pun, tapi tak apa, saya nak explain juga. Jadi untuk topik sistem persamaan ni dia tak ada latihan lah. Just nanti awak ambil gambar jawapan yang nombor 4 ni, lepas tu awak masukkan dalam Google Classroom.
Tapi nombor 4 ni nanti minggu depan kita bincang lah. Okay, lepas kita bincang tu ada salin-salin semua tu, awak select gambar, masukkan dalam Google Classroom. So hari tu juga siap latihan jadi tak ada alasan lah lepas ni tak buat lagi latihan. Tengok apa ni, latihan lepas pun banyak missing kan, padahal video penerangan dah bagi dah. Nak buat hukum ini tu tak sampai 15 minit pun. Tapi tak apalah, try lah manage masa untuk buat kerja. Okay, so itu saja dengan saya.